Tapi bila Imam Syafi'i datang, dia mengubah fatwa-fatwa Imam Malik. Berbeza dengan pandangan Imam Malik. Imam Malik dia punya checklist senang je. Orang Madinah tak buat, bid'ah. Madinah tak buat, bid'ah. Ada hadis pun, ada hadis kadang-kadang orang Madinah tak amal. Imam Malik kata mungkin hadis tu orang salah sampai kot. Sebab tak mungkin sunnah ditinggalkan di Madinah. Logik tak? Logik tak juga? Takkanlah baru 100 tahun Nabi SAW wafat, orang Madinah sepakat nak tinggalkan sunnah. Malik kata orang Madinah takkan tinggalkan sunnah. Kalau kamu jumpa satu je hadis bercanggah dengan amalan ahli Madinah, artinya kamu salah faham hadis tu. Ikut cara orang Madinah. Tapi Imam Syafi'i kata tak, kaedah Malik itu tak boleh pakai. Ada hadis itu kaedahnya sama seperti apa yang difahami oleh orang Arab ketika dengar perkataan itu, itulah yang kita amalkan. Bukan apa yang dibuat oleh orang Madinah. Sebab boleh jadi orang Madinah bukan ikut hadis, dia ikut fatwa seorang sahabat. Boleh jadi ada kemungkinan seorang sahabat fatwa tu tersebar, sedangkan itu bukan hadis. Tapi kalau ada hadis, itu yang didahulukan. Dia punya hebatlah Imam Syafi'i ni punya apa? Pemikiran dia melihat kepada realiti, menggabungkan hadis. Walaupun dalam bab hadis, Imam Syafi'i mungkin tidaklah sehebat Malik ataupun Ahmad dalam mengeluarkan hadis yang mana sahih, yang mana dhaif. Dia tak sehebat mereka. Tapi dalam mentafsirkan hadis, itu kehebatan Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad sebut tentang kemuliaan dia. Siapa nak belajar hadis, kena belajar dengan Imam Syafi'i. Orang tanya dia soalan kadang-kadang orang tanya soalan, satu orang kalau dia tengah makan tamar, dia marah kat bini dia. Dia kata kalau aku telan tamar ni jatuh talak kat hang. Kalau aku luah tamar ni jatuh talak kat hang. Orang tanya Imam Syafi'i, ada tak jalan keluar kalau tak mau bagi jatuh talak? Ni tamar dalam mulut ni, dia tengah makan. Terlebih pandai kan, marah kat bini dia. Aku telan je tamar ni, hang jatuh talak. Aku luah air tamar ni, hang jatuh talak. Imam Syafi'i, macam mana nak buat? Imam Syafi'i kata, macam mana ayat tu? Tamar, sebiji tamar tu kalau aku makan jatuh talak. Imam Syafi'i kata senang je penyelesaian dia. Makan setengah, buang setengah. Setengah hang telan, setengah hang buang. Jadi setengah cerai, setengah tak. Tak kira tak jatuh. Tapi dia punya cara fikir ni, Imam Syafi'i ada kehebatan dia di situ lah. Cara fikir dia sangat tajam. Orang mazhab Maliki marah ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir, dia sebarkan mazhab di Mesir. Orang tanya Imam Ahmad, mana satu pandangan Syafi'i yang perlu diikut, di Iraq ataupun di Mesir? Kata Ahmad, ikut yang di Mesir. Sebab ketika di Iraq, ketika itu Imam Syafi'i ikut pandangan murid guru dia dalam mazhab Hanafi dan sebagainya. Dia ada pandangan, tapi dia sebarkan ketika di Mesir. Sampai di Mesir, orang mazhab Maliki marah. Az-Zahabi sebut antara kemarahan mereka doa minta dia mati. Sebab kehebatan fiqh Imam Syafi'i mematikan ataupun menghilangkan pengaruh mazhab Maliki di Mesir. Mazhab Maliki mazhab yang klasik, mengikut nas, mengikut kaedah apa yang Imam Malik sebut. Cara belajar mereka ikut apa yang Imam Malik sebut. Tapi bila Imam Syafi'i datang, dia mengubah fatwa-fatwa Imam Malik. Berbeza dengan pandangan Imam Malik. Orang mazhab Maliki marah dia pada ketika itu. Tapi Allah takdirkan mazhab dia pun tersebar, mazhab Imam Malik pun tersebar, kedua-duanya. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kesungguhan Imam Syafi'i, tentang jasa dia dan juga nasihat-nasihat dia.